وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati serta saya kasihi pengurusi surau Ar-Rahman, tuan-tuan imam, para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini sepatutnya bukan saya, mungkin ada guru yang lain, tapi mungkin ada keuzran yang tak dapat dielakkan sehingga beliau tidak dapat hadir. Malam ini saya pun patutnya berada di Masjid Istiqamah, tetapi ya, saya minta cuti terlebih awal kerana ketika dia telefon, isteri saya berada di hospital kena serangan jantung, jadi saya kelas batalkan. Dan insyaAllah pada malam ini, walaupun saya tidak disangka berada di sini, saya akan memilih tajuk berbincang masalah Ramadan. InsyaAllah kita boleh jadi 14 hari lagi kita akan tengok anak bulan. Kalau nampak akan berpuasa, kalau tak nampak maka tunggu pengistirahatan pembesar muhur raja-raja yang akan menentukan tarikh permulaan puasa. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama kita nak sebut, di antara rukun iman kita wajib percaya kepada malaikat. Dan malaikat itu dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Yang pertama, manusia dijadikan oleh Allah daripada tanah. Tanah yang tidak boleh bergerak, berjalan, tetapi bila diberi roh oleh Allah, manusia boleh berjalan dan juga boleh lari. Jin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api. Memang senantiasa dia bergerak. Bila diberi roh oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kelajuannya melebihi daripada manusia. Malaikat dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Memang cahaya itu senantiasa cahayanya berjalan, pantas, laju. Apabila Allah jadikan malaikat daripada cahaya dan malaikat diberikan roh, maka sudah barang tentu malaikat itu lebih laju daripada jin dan lebih laju daripada cahaya itu sendiri. Di dalam suratul Ma'arij, apabila penduduk kufar Quraisy yang dipimpin oleh An-Nadhr bin Haris, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada mereka, lamma khawwafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azab Allah qala istihza'an, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Sebelumnya saya minta maaf kalau kefasahan kurang sebab gigi lupa nak dipasang. Maklum gigi palsu, ya. Jadi sehingga makhraj pun tak ikut undang-undang. Jadi kalau kefasahan kurang minta maaf sebab gigi tak ada. Dulu mula-mula mengajar kat sini okey kan, boleh tahan. Tapi bila gigi dia tak ada tu, lupa pula nak pakai malam ini. Kefasahannya kurang, saya minta maaf. Okey. Lamma khawwafahum, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menakutkan mereka. Siapa fa'il kepada khawafa? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi takutkan mereka? Azab Allah, akan azab Allah. Berkata An-Nadhr bin Haris, orang yang selalu mengganggu Nabi.
mengganggu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama itu An-Nadhr bin Haris. Kalau di Malaysia An-Nadhr bin Haris ni siapa agaknya? Tuan-tuan jangan jawablah, saya tanya je lebih kurang. Siapa agaknya, wallahu a'lam. Jadi An-Nadhr ni kerjanya, An-Nadhr bin Haris ini ganggu Nabi. Sehingga An-Nadhr bin Haris berkata, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah, secara mengejek, kalau apa yang dinyatakan, sekiranya apa yang dinyatakan oleh Muhammad itu benar, neraka itu benar, siksa itu benar, azab itu benar, ayo turunkan hujan batu dari langit kepada kami, ataupun kamu segerakan azab yang pedih kepada kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada sa'ala sa'il. Sa'il yang dimaksudkan itu An-Nadhr bin Haris, dan di antaranya doa An-Nadhr bin Haris yang saya baca tadilah sebagai mengejek. Allah kata lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang kafir ni tak sepatutnya dia minta azab, minta siksa daripada Allah, sebab azab itu sama ada mereka pinta atau tidak. Bila Allah menghendaki datang, datanglah ia. Tapi kerana keangkuhan dia, kesombongan dia, dia cabar Allah, cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah turunkan azab, tak ada siapa di antara mereka yang mampu menolak azab dan siksa itu. Kita tahu kalau umpamanya ada ramalan cuaca memberitahu umpamanya angin akan bertiup sekian lajunya, sekian laju, dapat tahu je. Kalau angin itu sampai, ada yang boleh mengelak? Tak boleh kan? Nak lari ke mana pun angin tu kejar, tak dapat nak mengelak. Tapi mungkin kalau kita mengetahui, mungkin bahaya itu kuranglah. Boleh jadi kita sembunyi di tempat yang selamat dan seumpamanya. Tapi tuan-tuan, Allah menjawab An-Nadhr bin Haris itu yang disebut oleh Allah sa'ala sa'ilun ay da'a da'in. Sa'ala sa'ilun ay da'a da'in. Telah meminta orang yang meminta. Sa'il walaupun di sini isim nakira, tidak kepada orang yang tertentu Allah letakkan isim nakira, tetapi boleh dikatakan jumhurul mufassirin ataupun aghlabiyahnya, majoritinya. Kadang-kadang kita bahasa Inggeris dimelayukan, Arab pun dimelayukan kan. Kalau majoritinya itu dia bukan bahasa Inggeris dah. Aghlabiyah itu cakap Arab, tapi kalau aghlabiyahnya, biasanya kebanyakannya, majoritinya kan gitu. Jadi aghlabiyahnya itu datang dari mana? Jadi Arab dimelayukan. Ya. Macam minoriti. Minoritinya bila kita bercakap. Orang Arab pun aqalliyahnya. Apa maknanya? Setiap minoritinya. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab lil kafirina laisa lahu dafi'. Minallah dzil ma'arij. Adab yang kamu cabar itu wahai An-Nadhr bin Haris, ataupun orang yang bersifat sebagaimana sifat An-Nadhr bin Haris, senantiasa menghalang, senantiasa mengganggu, senantiasa mengejek. Macam di Malaysia dulu orang sembahyang hajat pun dia ejekkan, sikit-sikit sembahyang hajat, sikit-sikit sembahyang hajat. Akhirnya sembahyang hajat pun ditiru juga kan. Tapi mulanya apa sikit-sikit sembahyang hajat. Tak apa, itu kita sebagai orang yang beriman. Jadi Allah memberitahu minallahi dzil ma'arij ay sadirun minallah. Adab yang kamu minta itu sadirun, maknanya datang daripada Allah. Dzil ma'arij, yang mempunyai tangga. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat turun, naik, ya tangga kan? Dalam satu hari 50,000 tahun perjalanan. Tangga itu panjangnya 50,000 tahun perjalanan, bukan 50,000 batu. 50,000 tahun perjalanan. Sebab itu bila Isra wal Mi'raj dari Mekah
sampai dari Makkah Al-Mukarramah sampai Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, di mana malaikat tidak sampai di situ. Maknanya manusia itu lebih afdal, maksudnya Nabi Muhammad wa fadlul malaika. Jadi yang dimaksudkan itu nak menunjukkan bahawa malaikat mempunyai kelajuan yang luar biasa. Sehingga istiqra para ulama, kajian yang secara teliti berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, dalam menyentuh juga bagaimana hadis kedua dalam Arba'in Nawawiyah, dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ar la yura alaihi atharus safar. Idh itu dipanggil harful mufajja'ah. Harful mufajja'ah. Ataupun ketika, kalau nak faham apa maknanya mufajja'ah ini, ketika Sayyidina Ali melihat seorang perempuan, keluar saja melihat kecantikan perempuan, terpandang. Lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpandang secara tiba-tiba yang tidak dirancang itu rezeki. Maknanya kalau kita keluar daripada surau, tiba-tiba nampak perempuan melintas, lawa, terpandang, itu rezeki. Tapi kalau dikejar pandangan itu bukan rezeki lah, jadi haram. Jadi secara mengejut. Jadi kata il-tala'a, maknanya yang datang ketika itu adalah Jibril, yang berupa sebagai manusia. Tetapi bagaimana kedatangan Jibril itu il-tala'a, tiba-tiba muncul. Tentulah laju. Sehingga disebutkan berdasarkan kepada suratul Ma'arij, ayat yang saya baca tadi, berdasarkan kepada Isra wal Mi'raj, dan juga berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas daripada bumi ke langit pertama itu. Contohnya di dalam menafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajatun jamak muannas salim yang bermaksud beberapa darajat. Menurut tafsiran Ibnu Abbas, Allah memberi keutamaan, kelebihan kepada orang yang berilmu berbanding orang yang tidak mempunyai ilmu, sehingga sampai 700 derajat. Ma bainad darajataini, di antara satu derajat kepada satu derajat itu, masiratu khamsi mi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Atau disebut oleh Ibnu Abbas 500 tahun perjalanan itu daripada bumi ke langit pertama. Jadi ingat, bukan 500 kilo ya, 500 tahun perjalanan. Tentulah perjalanan itu diukur ketika itu yang ada unta, kuda, kaldai. Tentulah tak diukur dengan perjalanan BMW, Mercedes, apalagi yang laju. Bukan kapal terbang, berdasarkan kepada perjalanan unta. Jadi kalau 500 tahun perjalanan sehingga sampai ke langit ketujuh, kalau unta berjalan satu hari agak-agak berapa? 1 jam. Boleh 10 km unta 1 jam. Katakan kalau kali 24 jam 240, maknanya berjalan tak berhenti. Itu 1 hari. Tapi kalau kali dengan 500 tahun, kali dengan 3.500 tahun, tentulah berbatu-batu. Jadi ulama-ulama di antaranya memberi pandangan malaikat itu yang dicipta oleh Allah daripada cahaya. Malaikat itu mempunyai kelajuan per saat 300.000 kilometer per saat. 1 minit 60 saat. Kalau 1 jam berapa? Kalau 1 minit lebih kurang 18 juta kilometer. 1 minit. Kalau 60 minit, kali juga. Sebab apa yang saya nak ceritakan tuan-tuan, ada riwayat mengatakan ketika malam permulaan tarawih itu, besok nak berpuasa,
malaikat akan turun daripada langit ke Masjidil Haram dengan jumlah yang ramai sehingga disebutkan sejumlah batu kelikir yang ada di muka bumi ini, sama ada darat ataupun laut. Batu kelikir, jumlah malaikat. Di mana malaikat itu turun daripada langit sampai Masjidil Haram dengan membawa bendera hijau, bukan biru, bendera malaikat. Itu penegasan, pencerahan. Hijau maknanya bukan biru, bukan putih, bukan merah. Kemudian malaikat yang jumlahnya ramai itu menyelusup ke seluruh dunia. Tidak ada tempat di dunia sekiranya di situ ada orang yang beriman, malaikat itu akan pergi ke rumah orang yang beriman, akan masuk ke dalam rumah itu sekiranya di dalam rumah itu tidak ada 4 perkara. Sebab saya sentuh dulu kelajuan malaikat, takut kita berfikir malaikat ni macam kita katnya. Sebab dulu pernah tanya dengan saya, Ustaz, Lailatul Qadar ni turun satu malam, ada yang gelap, ada yang malam, ada yang siang, macam mana kata dia? Lebar dunia ini mana ada berjuta-juta kilometer? Daripada Mekah ke Malaysia berapa kilometer? Mana saya tahu, Ustaz, dah naik kapal terbang semua kan? Kalau jual kapal terbang sejam apa? 800, 850, 900, 650, 700. Itulah biasanya. Bila naik ketinggian diberitahu kelajuan pun diberitahu kan. Katakan kita kata 800 km sejam. Kalau Asia biasanya 800 km lah. Pergi ke Indonesia ke, pergi ke China ke, bila dia naik tinggi dibagi tahu kelajuannya 800 km 1 jam. Katakan kalau pergi ke Mekah 10 jam, 8 jam biasakan, katakan paling lama 10 jam. Kalau 800 km sejam berarti baru 800 kilometer daripada Malaysia ke Mekah. Malaikat satu saat 300.000 kilometer berjalan. Jadi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu agama itu bukan hanya setakat Quran dan hadis itu sandaran kita, tetapi kalau dipikir secara logik apa yang diceritakan oleh Allah, apa peristiwa yang berlaku, semuanya adalah logik dan munasabah. Sebab itu Allah turunkan wahyu dengan pelantaraan malaikat. Yang menurunkan hujan siapa? Malaikat ke? Yang ditugas oleh Allah ataupun orang? Malaikat. Yang membahagi bagi rezeki malaikat. Jadi berdasarkan kelajuan 300.000 km per saat, maknanya 1 minit lebih kurang 18 juta kilometer. Kalau 1 jam, kalau 2 jam, 3 jam, maknanya malaikat itu memang munasabah akan menyelusup masuk kepada setiap rumah orang yang beriman, tidak kira di mana rumah itu berada, asalkan ada orang yang beriman, malaikat sampai. Dalam pada itu sekiranya di dalam rumah itu tidak ada 4 perkara di dalamnya. Jadi kita ada 14 hari lagi, banyak kita boleh menyusun program, sama ada kita sebagai ketua keluarga ataupun kita sebagai adik-beradik ataupun anak beranak. Kerana halangan yang pertama, malaikat tidak memasuki rumah kalau sekiranya di dalam rumah itu ada anak yang durhaka dengan ibu bapa mereka, sementara ibu bapa mereka tidak memaafkan mereka. Itu satu. Sebab itu kalau kau lihat hadis, umpamanya ridallah fi ridal walidaini. Nak dapat keridaan Allah, kena dapat keridaan dua ibu bapa dahulu. Bahkan Nabi memberi ancaman salasatun haramallahu taala alaihimul jannah, 3 golongan yang manusia yang Allah haramkan manusia masuk ke dalam syurga, iaitulah termasuklah anak yang durhaka dengan ibu bapa. Jadi kita jangan menunggu 1 Syawal atau 2 Syawal baru kita nak bermaaf-maafan di antara ibu bapa dan anak-anak mereka. Berbuatlah kebaikan
rapatkanlah hubungan, buatlah bermaaf-maafan sebelum menyambut ketibaan Ramadan yang tidak berapa lama lagi. InsyaAllah boleh jadi 14 hari lagi tengok anak bulan kot. Ya. Malam tadi nisfu Syaban ya. Sini mungkin tak buat nisfu Syaban pun. Ada tak buat ya? Ialah kerana ada ustaz-ustaz bercakap itu bid'ah dan seumpamanya, kita pun tak ada hujah, kita takut, kita tak buat. Okey. Jadi ginilah masalah amalan orang-orang dahulu. Sebab kita belajar ada doa-doa yang mustajabah, yang sangat-sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya malam nisfu Sya'ban. Kita digalakkan berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang tua-tua dulu dia membuatnya. Sebab dahulu saya dah bagi tahu kepada tuan, Allah jadikan tempat, tapi tempat tak sama di antara satu dengan yang lain. Kalau kita sembahyang di rumah dengan di masjid, mana banyak pahalanya? Dalam pada itu pula, kalau kita sembahyang di rumah dengan masjid di Madinah, mana banyak pahalanya? Kalau sembahyang di masjid Makkah Al-Mukarramah, mana banyak pahalanya dengan sembahyang di Madinah? Tentulah di Makkah lebih banyak. Itu tempat. Begitulah juga hari. Dalam pada hari Allah semua yang cipta, baik Jumaatnya, Sabtunya, Ahad, semua Allah yang ciptakan hari itu. Tetapi sebaik-baik hari yang diakui adalah hari Jumaat. Sebaik-baik bulan yang diakui sabit di dalam hadis, bulan apa? Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Quran. Bulan Ramadan kerana padanya turun Al-Quran. Okey, tak apalah tentang doa itu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita saban tahun menyambut ketibaan Ramadan Al-Mubarak. Tetapi kadang-kadang kita lupa nak melakukan sesuatu yang sepatutnya memang harus lakukan. Kerana nanti pada malam pertama, malam tarawih, malam pertama kita berpuasa, malam itu malaikat akan turun ke bumi dan akan menyelusup ke tiap rumah. Sekiranya di dalam rumah itu tidak ada anak yang durhaka kepada Allah. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa, maafkanlah anak kita walaupun tak minta maaf. Kalau kita sebagai seorang anak, hendaklah kita minta maaf kepada ibu bapa, walaupun kadang-kadang ibu bapa kita macam aku tak halalkanlah. Ada di antara ibu yang degil, yang tak mengaji, yang tak faham agama, bahkan air susu yang dia bagi kepada anak dia tak halalkan. Kan pelik tu. Air susu tu siapa punya? Sebab itu kadang-kadang masyarakat yang tidak mempunyai pemikiran yang terbuka, yang tidak maknanya tidak ada knowledge, kadang-kadang ada orang tak nak antara anaknya mengaji kerana menggunakan duit dan seumpamanya. Alah, buat apa? Kalau aku hantar mengaji pun, kalau dia bijak pun, kalau dia gaji besar pun, mungkin tak ingat dengan saya. Lantaklah. Orang itu bijak ke tak bijak? Jawabnya tak bijak. Kerana tugas sebagai seorang ayah mengantar anaknya belajar sehingga dia menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Bukan kerana kita mengharapkan sesuatu daripada anak kita. Itu sebagai tanggung jawab. Sebagai kewajiban. Maknanya kalau kita ibu bapa biarkan anak kita tak belajar, dosa hukumnya. Jadi jangan apa yang kita lakukan itu mengharapkan sesuatu daripada apa yang kita, itu tanggung jawab. Begitulah juga ibu menyusukan anaknya, tanggung jawab, kewajiban dia. Janganlah pula umpamanya bila silat sikit anak, air susu pun tak halalkan, makan minum pun tak halalkan. Ini bukan jenis orang tua yang baik. Jenis orang tua yang baik, lebih-lebih lagi kita berada di bulan, nak sampai bulan Ramadan, sepatutnya bukan kita sekadar memaafkan anak, sama ada anak itu anak menantu ataupun anak sendiri, bahkan lapangkan diri kita bahawa kita memaafkan semua orang. Memaafkan semua orang. Lebih-lebih lagi kalau kita sebagai seorang ayah, ya. Tetapi kewajiban itu
kepada anak supaya meminta maaf kepada ibu bapa mereka. Sekiranya sempurna tibanya Ramadan al-Mubarak, anak tidak menegur orang tuanya, anak melawan orang tuanya, anak durhaka dengan ibu bapa mereka, sementara ibu bapa pula tidak memaafkan mereka, bukan sekadar anak yang rumahnya tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, tetapi termasuk ibu bapa juga malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah itu. Bukan malaikat maut dia tak pedulilah, ya. Kalau dia nak masuk, ada apa aja dalam rumah dia masuk, tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat yang akan turun bersab-sab ramai daripada langit sampai Masjidil Haram, kemudian bertebaran di seluruh dunia dan akan memasuki tiap-tiap rumah orang mukmin selagi di dalam rumah itu tidak ada anak yang durhaka kepada ibu bapa. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perbuatan yang paling hina, yang paling keji selepas syirik, anak durhaka dengan ibu bapa. Di antaranya bila dikaitkan dengan dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar selepas syirik, meninggalkan sembahyang. Jadi meninggalkan sembahyang, durhaka dengan ibu bapa ini biasanya kalau hadis, contoh hadisnya, dia kata min akbaril kabair. Min di sini litab'in, membaca menerangkan sebahagian dosa-dosa besar, ya. Min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar itu yang pertama sekali menyekutukan Allah, yang kedua durhaka dengan ibu bapa. Ada juga hadis yang meletakkan durhaka dengan ibu bapa itu dikaitkan dengan orang yang ketagihan arak. Sebab orang yang ketagihan arak ini tuan-tuan, sebagaimana Nabi menyatakan mudminul khamri ka'abidil wasan. Orang yang ketagihan arak itu sama seperti penyembah berhala. Sebab itu di antara tewasnya bersisa, ya. Apabila satu hari iblis, syaitan sembahyang wirid lebih kuat daripada bersisa. Lalu bersisa ini orang hebat. Muridnya bukan sealam, bukan kelang, beribu-ribu. Tetapi bila tengok iblis lebih daripada dia beribadah, lalu dia bertanya kepada iblis, bagaimana nak dapat kelezatan beribadah ni? Ya? Nak dapat keseronokan beribadah. Iblis kata, kau buat dosa dulu, kemudian baru kamu rasa minta maaf kepada Allah itu seronok. Macam mana aku nak buat dosa? Iblis macam-macam cadangkan, semua ditolak. Suruh berzina, iblis tolak. Suruh itu, ya maknanya dengan iblis dia tolak. Akhirnya dia kata, yang paling mudah minum arak lah. Bila dia minum arak, ceritanya dia pun mabuk. Bila dia mabuk, kebetulan ketika itu melihat perempuan yang menjual arak. Dia beli arak, kemudian dia minum. Bila dia mabuk, perempuan itu pun dibunuh. Berzina, kemudian bunuh. Mulanya dia tak nak ni. Tetapi oleh kerana pengaruh arak, memang arak itu disebut mudminul khamri ka'abidil wasan. Orang yang ketagihan arak ini sama seperti penyembah berhala. Bahkan al-khamru ra'su kulli khati'atin. Maknanya arak itu punca ataupun ibu kepada setiap maksiat. Sebab itu yang berlaku kepada bersisa, bila dia meminum arak, dia mabuk, kemudian dia berzina, lepas dia berzina, perempuan itu dibunuh. Berapa banyak dosanya. Jadi yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, bagaimana yang kedua itu, di antara manusia yang diharamkan oleh Allah ketagihan arak, yang kedua, iaitulah anak yang durhaka dengan ibu bapa. Bahkan ada perkara yang diulas oleh ulama-ulama usul perkataan ya. Jadi bila Allah sebut fala takul lahuma jangan kamu sekali-kali berkata kepada dua ibu bapa kamu itu itu sifatnya kecil je, ringan saja.
Jadi pembahasannya di situ ada mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Kalau dilihat daripada perkataan yang diucapkan oleh Allah, fala taqul lahuma uffin, dari segi dilalatul mantuq, dalil yang diucapkan itu seakan-akan yang dilarang saja. Pukul tak apa, maki hamun tak apa. Itu dari segi kalau berdasarkan apa yang diucapkan. Sebab Allah kata jangan kamu berkata kepada dua ibu kamu itu atau Dari segi mafhum mukhalafah, kalau yang sekecil itu telah dilarang oleh Allah, bagaimana pula perkataan herdi, perkataan maki hamun, ataupun menghalau ibu bapa, atau menyaman ibu bapa, atau membiarkan ibu bapa mereka dibiarkan dalam keadaan terkontang-kanting. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Itu dahsyatlah tu. Kalau dilihat dari segi mafhum muwafaqah, faham yang sesuai dengan perkataan, yang tak boleh Kalau orang Melayu sebut apa ya? Tolong mat, ambilkan air mak. Bunyi mulutnya tu. Itu lah tu. Ataupun ibu bapa kita, tak kira kita ni siapa, CEO ke, doktor ke, engineer ke, hebat macam mana, takkanlah mak kita panggil anaknya, kalau anaknya doktor, minta tolong mak ambilkan air. Nak cakap macam tu ke? Kalau Muhammad nama dia, panggil Muhammad lah, panggil Mamat lah. Kalau siapa lagi? Mana ada bapa panggil anak dia Haji ada? Tak ada lah kan. Dolah mari sini. Walaupun dia Haji Dolah, lah anak dia kan. Lagi-lagi pula mana ada Haji Abu Bakar, ada ke? Haji Abu Bakar As-Siddiq, Haji Omar bin Khattab ada. Tapi kalau orang Melayu pergi ke Mekah tak panggil Haji, mengamuklah dia. Tak apalah, sebab itu ada, tak menjadi siapa pun. Memang wajar pun. Tetapi yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, dari segi saya melihat daripada segi dilalatul mantuq, apa yang diucapkan oleh Allah itu Yang kedua dari segi mafhum mukhalafah, yang ketiga dari segi mafhum muwafaqah. Jadi dari segi mafhum muwafaqah tak boleh cakap Kalau cakap tak apa, nak cakap apa lagi? Itu dari segi mafhum muwafaqah. Tapi kalau mafhum mukhalafah, kalau yang sekecil itu dilarang oleh Allah, bagaimana pula yang lebih daripada itu? Sebab itu bagaimana Allah memberi gambaran di dalam Al-Quran yang disebut oleh ulama-ulama tafsir sebagai akhlakul Quran contohnya. Maknanya Allah mendidik manusia melalui Al-Quran, ataupun dipanggil akhlakul Quran. Wa qada rabbuka, maknanya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Satu. Dalam ayat yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau umpamanya dalam ayat yang lain apa? Dalam surah Luqman umpamanya, yang Allah sebut wa wassaynal insana wa wassaynal insana biwalidayhi. Dalam surah Luqman, siapa yang hafal? Wa wassaynal insana. Allah Rabbi, lupa. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian Allah sebut hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka. Jadi kalau kita lihat bentuk wasiat Allah kepada manusia, yang pertama supaya berbuat baik kepada ibu bapa mereka. Allah beritahu ibu kamu mengandung derita di atas sekilan derita. Kita manusia berakal. Mana ada orang mengandung yang merasa aku tahun ini mengandung sedap? Ada? Anak saya 10 orang, isteri saya mengandung memang teruk dia. Ibu mengandung yang tidak teruk Nabi Muhammad je. Ibu Nabi Muhammad ni duduk kat mana je baik. Dalam perut pun dia baik, ketika kecil dia baik, besar dia baik, Jadi Rasul lebih lagi. Dalam perut Nabi Muhammad, tendang perut Siti Aminah pun tak ada.
Rasa lawyer pun tak ada. Rasa itu dan tak ada. Tapi kalau isteri kita macam mana kalau mengandung? Sekejap nak makan mangga lah. Lepas itu, apa orang Melayu dipanggil apa? Mengidam. Siti Aminah tak mengidam. Itu Nabi Muhammad dalam perutnya. Kalau isteri kita, mengidam. Sebab yang dalam perut itu anak kita, bangsa degil. Ya? Tapi yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan, bagaimana Al-Quran dan hadis mengungkap ungkapan berbuat baik kepada ibu itu selalu diduai atau ditigai. Daripada Allah perintah wa'budullaha, hendaklah kamu menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu menyentuhkan sesuatu apapun dengannya. Kemudian wabil walidaini ihsana. Kalau tengok pula di hujung ayat, ya, yang ada kalimah mengaitkan manusia yang tidak menyembah Allah, yang menyekutukan Allah, yang durhaka dengan ibu bapa, bongkar, angkuh, sombong, takabur, bermegah-megah. Contoh, saya tak ingat, kalau tuan-tuan ada telefon yang canggih itu, dia tekan keluar tu. Maksudnya, yang pertama, hendaklah kamu menyembah Allah, jangan kamu menyekutukan kepada ibu bapa, dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Pangkal ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Saya ingat surah An-Nisa agaknya, kalau tak salah ayat ke berapa, wallahu a'lam. Boleh tengok. Tapi di hujung ayat itu Allah sebut innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nak menunjukkan betapa hina anak yang durhaka dengan ibu bapa, sehingga Allah mengatakan sesungguhnya Allah benci, Allah meluat, Allah jijik. Apa lagi nak sebut? Kalau sebut tak suka ini macam biasa. Tapi sebut biar kita terasa Allah jijik. Allah menyampah, Allah meluat. Apa Allah paling? Kalau perempuan kampung biasanya yang dikaitkan lelaki, katakanlah umpamanya saya dikaitkan dengan seorang perempuan, perempuan itu tak nak dengan saya. Contohnya, bila saya lalu dengan dia berselisih kerana dia terlalu benci dengan saya, meluat dengan saya, dia meludah ke kanan dan ke kiri, itu dipanggil apa tu namanya? Tak biar kita bertindak ni, ada 14 hari lagi ni, macam mana kita nak panggil anak kita, menantu kita, mak mertua kita, bapa kita makan sekali, bermaaf-maafan. Tuan-tuan banyak duit belilah unta ke? Yalah, kalau beli daging ayam, itu biasa ayam daging kan. Tak berhimpun keluarga pun, beli unta, panggil anak, kayak Jamil baliklah, ayah ni beli unta ni, nak makan ramai-ramai bulan ni. Kan tertarik tu, nak makan unta kan? Atau rusa ni. Kalau kita balik, ayah ni ada goreng ayam, ayam daging. Biasa, tak apa, tak tertarik. Cuba sekali. Biarlah kita merasa bila kita makan, kita sebagai ibu bapa, walaupun tak sepatutnya kita patut-patutkan, kita bagi ucapan terlebih dahulu. Memuji kedatangan anak, bersyukur, berterima kasih kepada anak. Lalu mendakhirkan, minta maaf kalau sekiranya ayah, mak menjaga kamu terabai, ada salah, mak minta maaf ya, sempena ketibaan Ramadan Al-Mubarak. Saya ingat anak keras macam mana pun, kalau orang tua minta anak, saya ingat menitis air mata dia. Cuba ya. Ada 14 hari lagi ya, sebab anak yang durhaka itu Allah benci sangat, meluat sangat ya. Kalau nak digambarkan tadi macam perempuan yang tak nak tu, bila panggil namanya meluat-luat, nak muntah, benci sangatlah. Itu dia. Sebab itu halangan yang pertama, malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita sekiranya di dalam rumah itu ada anak yang durhaka dengan ibu bapa. Dan ini diceritakan juga nasib baik ya. Ceritanya ini kerana laki-laki ini nak berjuang, berjihad. Ini di dalam Al-Kabair kalau saya tak salah saya baca, yang belum disyarahkan oleh seorang tokoh ulama, Al-Utsamain dan juga Nasiruddin Albani. Al-Kabair ini yang ditulis oleh Az-Zahabi ya. Bagaimana menceritakan penduduk yang disebut penghuni Ashabul A'raf.
Di mana al-a'rafu jabalun bainal jannati wan nar. Al-a'raf itu satu bukit yang letaknya di antara surga dan neraka. Dan penghuni di situ itu biasanya di mana amal kebajikannya dengan amal buruknya sama banyak. Di mana ulama-ulama mendatangkan satu cerita bagaimana seorang ibu yang mempunyai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itulah yang memberi makan apabila dia nak makan. Anak laki-laki itulah yang bawa ke kamar mandi atau memandikan bila dia nak mandi. Semuanya dihubungkan dengan anak laki-laki tadi. Itulah kehidupannya. Satu hari anak laki-laki ini mengetahui fadilat berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia meminta izin kepada ibunya untuk keluar berjuang, berjihad bersama-sama jamaah yang memperjuangkan agama Allah, agama Islam. Ibunya kata, kalau kamu pergi berjuang, berjihad, siapa nak mandikan ibu? Siapa nak bagi makan dengan ibu? Dan berbagai-bagai lagi ungkapan. Walau macam pun anak itu nak juga semangat nak keluar berjihad itu. Akhirnya dia pun pergi. Bila dia pergi, tepat ceritanya orang itu pun terkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu malaikat rahmat datang nak mengambil. Maklumlah mati di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat azab, wahai malaikat rahmat, kamu jangan ambil dulu orang ini. Orang ini bahagian aku. Sebab orang ini mati dalam keadaan derhaka dengan ibunya. Apabila malaikat azab nak mengambilnya, maka setiap tanah yang dia pijak, rumput yang dia lalu di atasnya, pohon, ya, pokok-pokok yang ada di kanan kirinya, ketika dia berjalan menjadi saksi semuanya. Wahai malaikat azab, jangan kamu ambil orang ini, aku jadi saksi bahawa mereka keluar ini berjuang untuk menegakkan agama Allah dan mereka mati karenanya. Okey, satu, orang yang mati di jalan Allah sepatutnya terus masuk ke dalam syurga. Anak yang durhaka dengan ibu bapa sepatutnya terus masuk ke dalam neraka. Tetapi oleh kerana ini mati, yang pertama nak berjuang untuk menegakkan agama Allah, yang kedua di masa yang sama dia mati kerana dalam keadaan durhaka dengan ibu bapa. Jadi ke neraka dia tak dimasukkan, ke surga pun tidak dimasukkan, akhirnya diletakkan di Al-A'raf yang disebut Jabalun Bainal Jannati wan Nar, satu bukit di antara surga dan neraka. Ini kerana orang tadi mati dalam keadaan perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Walau bagaimanapun cerita ini menunjukkan sebesar mana pahala, tapi dalam keadaan durhaka dengan ibu bapanya, maka Allah maknanya murka kepada mereka. Sebesar mana dosa durhaka dengan ibu bapa itu, tetapi kerana mereka mati di dalam memperjuangkan agama Allah, sebesar mana kemurkaan Allah pun melihat orang itu mati kerana Allah, akhirnya orang itu tidak dimasukkan ke dalam surga dan juga tidak ke dalam neraka, diletakkan di Al-A'raf, satu bukit yang letaknya di antara surga dan neraka. Maka akhirnya orang ini menurut riwayatnya, bila ditimbang sama berat, akhirnya Nabi SAW meletakkan sesuatu di atas timbangan itu, maka beratlah kebajikannya, maka akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kalau kita cerita ibu bapa ini, banyak kisah sembahyang, kisah Al-Qamah, ya, kita pun selalu mendengar. Al-Quran menceritakan, hadis menceritakan, tokoh-tokoh hikayat menceritakan, di antara manusia yang dibenci oleh Allah, yang dihina oleh Allah, yang dimaki hamun oleh Allah, selepas manusia yang menyungutukannya, manusia yang durhaka dengan ibu bapa mereka. Jadi insyaAllah, sebagaimana saya kata tadi, saya dah buat dah. Itu hari pergi restoran Kampung Melayu, panggil menantu, kita ceramah kat restoran. Bukan anak menantu je dengar, bukan anak je dengar, orang lain pun pelik tengok, apa pula ada ceramah ni, tak dipanggil tak apa. Saya beritahulah, siapa nak tumpang, tumpang, tak nak tumpang tak apa.
Sebab saya nak jelaskan kepada anak-anak saya dan juga menantu saya. Ya kita terpaksa minta maaf dulu. Biar dia merasa, ya, yalah kita ibu bapa pun ada silap juga dengan anak kan. Ada silap tak dengan anak? Ada. Kalau ada silap minta maaf lah. Kita minta maaf mengajar supaya anak muda minta maaf kepada kita. Tapi kadang-kadang kita angkuh sangat. Buat apa nak minta maaf kepada anak? Aku yang jaga daripada kecil. Aku yang bagi makan. Ya. Kalau kamu tak nak jaga anak kecil, jangan kahwin. Dia bangga dia kata jaga anak. Dia sekolahkan anak. Ya tanggungjawab kan. Buat apa nak diungkit? Sepatutnya ibu bapa, anak-anak yang harus sedar bagaimana pengorbanan ibu bapa. Walau bagaimanapun kita kena maafkan keluarga kita, insya Allah maafkan isteri kita, maafkan anak-anak kita. Sempena tak lama lagi tibanya Ramadan. Jangan tunggu 1 Syawal lah. Yang mustahak awal Ramadan tu. Okay. Yang kedua, agak-agak apa yang menjadi halangan? Coba tuan-tuan bagi tahu kat saya. Halangan yang kedua, malaikat tak masuk ke dalam rumah. Siapa dia? Siapa tu? Sebab gini kadang-kadang, ala ustaz itu benda aja yang diulang. Yalah namanya ingatan. Agama itu ad-dinuhuan nasihat. Agama itu adalah nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apatah lagi tuan-tuan yang biasa sama dengan guru. Guru tak ada kitab, tuan-tuan pun tak ada kitab. Guru hafal, tuan-tuan pun hafal. Sama-sama hebat kan? Kadang-kadang yang mengajar bawa kitab 2-3, yang belajar tak bawa pen, tak bawa buku, lebih hebat murid daripada guru. Dan sebab itu kita bagi peringatan takut lupa. Maknanya ibu bapa itu halangan yang pertama. Yang kedua, halangannya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah itu sekiranya di dalam rumah itu ada yang memutuskan silaturahmi. Bukan silaturahim. Ini kadang-kadang pelik. Ustaz pun panggil silaturahim. Silaturahmi. Itu tak ada titik. Buat apa nak baca silaturahim? Silaturahmi. Nak menunjukkan Allah benci dengan orang yang memutuskan silaturahmi. Ada hadis yang berbunyi, man qata'a silaturrahmi faqad qata'ani. Man qata'a silaturrahmi, sesiapa yang memutuskan silaturrahmi faqad qata'ani, maka sesungguhnya ia telah memutuskan dengan aku. Tuan kena ingat. Kalau kita tengok di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وأولئك هم الخاسرون. Berat sangat mulut. Sebab itu jangan minta saya jadi imam walaupun pakai gigi palsu pun. Sebab kadang-kadang gigi palsu goyang. Bila gigi goyang baca Quran macam mana? Kan? Apalagi tak ada gigi. Sebab itu saya sarankan kalau orang tak cukup gigi, jangan jadi imam dah. Jangan pula fikir memanglah yang baik jadi imam itu orang dah tua. Tapi kalau dah tua sampai gigi tak ada, biarlah bagi yang muda-muda. Imam tarawih ini, ya, kalau boleh bagi imam yang hafiz. Kalau dah ada imam, alhamdulillah. Kalau tak ada imam, ada ustaz telefon saya baru balik daripada Mesir. Ustaz, tolong carikan tempat untuk imam tarawih, kerana dia nak sambung lagi belajar. Jadi kalau tuan-tuan ada mana-mana surah atau masjid memerlukan ustaz hafiz Quran belajar di Mesir, bolehlah telefon saya. InsyaAllah orang itu tak lagi, maknanya tak jadi imam lagi, dan dia akan kembali nanti bulan 11. Jadi kalau dia jadi imam, mungkin boleh bersama dengan tuan-tuan, jadi ada kerjalah di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi kita di Selangor ini khususnya banyak imam muda, ya. Jangankan imam dah balik, kalau murahik pun jadi imam tak apa.
Maknanya murahik ini di antara mumayyiz dengan baligh. 10 tahun contohnya laki-laki kan tak baligh kan. Tapi kalau dia baca Quran cantik, hafal Al-Quran, jangan kita ragu-ragu sembahyang di belakang mereka, tak apa. Ya. Kerana mereka sudah boleh jadi imam. Ya. Walaupun dia tak baligh, tapi dia murahi. Di atas daripada, sebab itu umur itu bocah. Tuan-tuan faham apa makna bocah? Ini Shah Alam kan, kalau di dalam kebun kena tahu. Kalau Shah Alam ini campuran ya. Kalau duduk di jalan kebun, kampung Jawa boleh jadi wajib tahu. Kampungnya pun kampung Jawa kan. Bocah ini budak-budak. Satu. Ini tidak tertakluk kepada apa-apa. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ini bukan 7 tahun ya. Ada 7 tahun dan ada yang kurang daripada itu berdasarkan kepada hadis idza arafal ghulamu yaminahu an shimalihi famuruhu bis-shalah. Apabila budak kecil mengetahui kanan dan kirinya, maka perintahkan dia sembahyang. Tak semestinya 7 tahun kalau dia cerdik, kena ajar. Yang ketiga umur mumayyiz lah. Maknanya 7 tahun. Macam mana pun kalau dia 7 tahun, kalau dia tak ahmak, kalau dia tak maknanya kurang, dia dah tahu dah, mengenal dah. Yang kedua murahik. Di antara mumayyiz dan baligh. Orang itu kalau jadi imam sah, boleh diikut. Ya. Tapi kalau semuanya yang murahik pun cantik bacaannya, yang baligh pun cantik bacaannya, yang sinur rusdi umur matang pun cantik bacaannya, sama-sama lebih baik yang tua. Yang saya maksudkan kalau yang murahik, yang awal baligh, baik bacaannya, sementara yang lain pula giginya sudah umpung macam saya. Tahu salahnya tapi nak betulkan tak boleh. Kerana diibaratkan macam rumah tak ada pintu ataupun tak ada tempat angin. Angin nak masuk ikut mana tak tahu. Begitulah orang yang tak ada gigi walaupun faham tapi makharijul huruf dia tak akan betul dah. Sebab itu kalau saya baca Quran berat sikit saya minta maaf. Okey. Maknanya allazina. Nak sebut dal tu pun payah sebab biasanya dal itu kan lidah digigit. Kalau gigi tak ada nak gigit dengan apa? Allazina. Ada sikit-sikit kena okeylah tu. Maknanya orang-orang allazina yang quduna, yang membatalkan. Yang membatalkan atau yang merongkai. Membatal apa? Ahdallahi, perjanjiannya dengan Allah. Min ba'di misakihi, setelah mereka memeterinya ataupun bersetuju. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya berhubung. Jadi memutuskan silaturahmi. Dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang itu ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi dengan kedatangan Ramadan al-Mubarak. Sedangkan kata Ibnu Mardawai satu hadis, innama summiya ramadanu ramadana fa innahu yarmadu dhunuba. Sesungguhnya diberi nama Ramadan itu Ramadan kerana ianya membakar sekalian dosa-dosa. Kaifa yuhrikuha? Bagaimana cara membakarnya? Yuhrikuha bil a'malis salihah, dengan amal-amal yang saleh. Sebab itu ketibaan Ramadan yang disebut oleh Nabi, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Datang Ramadan dibuka pintu-pintu syurga. Maknanya mudah kita nak melakukan kebajikan. Dikunci pintu-pintu neraka dan dirantai syaitan. Melainkan surah Ar-Rahman ini sama aja, tak Ramadan dengan Ramadan sama. Ini berkat tuan-tuan ya. Usaha pengajian ya. Walaupun tuan-tuan yang paling lembut, orang yang dipanggil datang ke sini, saya je lembut. Saya tak boleh nak cakap kuat. Tak boleh nak cakap keras. Akhirnya, mulanya yang keras supaya nak terima. Bila menerima Islam, dah seronok dengan agama, seronok dengan pengajian, seronok dengan ibadah. Itulah yang Nabi bila ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana aku tak
nak mengenal ahli syurga. Nabi kata mudah. Kalau kamu nak tahu ahli syurga siapa dia, mereka yang beriman kepada Allah, suka beramal dengan amal-amal yang soleh, dan amal soleh itu sudah menjadi hobinya, mati dalam keadaan itu, dialah ahli syurga. Maknanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi termasuk orang yang jahat, orang yang rugi, memutuskan silaturahmi. Ayo, sebelum tibanya Ramadan Al-Mubarak, kita ada telefon kita ada pula 3G, apa lagi? Macam-macam lah, apa yang saya nak sebut tak tahulah. Yang mesej dengan cepat tu dipanggil apa? Kalau bahasa Inggeris memanglah tuan-tuan pakar kan. Bahasa Inggeris kan bahasa Melayu? Mana kita kadang-kadang guna bahasa Melayu, lupa dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu dipanggil apa tu? Tak apalah, tak tahu tak apa, jadi faham sudah. Ya, tuan-tuan. Kalau boleh, telefon kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang masih hidup, kalau masih hidup. Kadang-kadang di bulan Syakban ni lah baru tahu kawan kita dah meninggal dunia. Sebelumnya kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita bulan Syakban, nak datang Ramadan, kita coba kontak orang yang ingat. Adik-beradik, kawan-kawan yang sekolah dulu. Kalau ada nombor, lama-lama disimpan, kita kontak, panggil. Kadang-kadang di telefon minta maaf, dia kata pakcik saya dah meninggal dunia, rupa-rupanya baru tahu. Barulah bagi tahulah, saya kawan pakcik engkau dulu, aku kawan saudara engkau dahulu. Walaupun bapak kamu dah meninggal, kamu dengan aku jangan putus. Pakcik nomornya itulah. Kalau kau nak pergi rumah pakcik, boleh datang di Shah Alam seksyen sekian. Kalau tak boleh sekarang, nanti hari raya. Itu maknanya menghubungkan silaturahmi. Jadi banyak Nabi memberi amaran. Bayangkan Nabi kata dalam hadis qudsi ni, sebab biasanya gini, bila dikait dengan Allah. Sebab itu kalau kita nak kenal hadis qudsi, biasanya fima yarwihi ar-rabbihi, ataupun qala ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Sebab hadis qudsi itu makana lafzuhu min indi Rasulillah wa ma'nahu min Allah. Maknanya lafaz disusun oleh Nabi, tapi maksudnya daripada Allah. Bagaimana dia sampai ke Nabi? Boleh jadi bi ilham, dengan ilham, ataupun boleh jadi dengan mimpi. Jadi disebut mangqata'ani, maknanya mangqata'a silaturrahmi, sesiapa yang memutuskan silaturrahmi, berarti faqad qata'ani, benar-benar orang itu telah memutuskan dengan aku. Kalau kita memutuskan diri dengan Allah, nak dapat selamat mana kita. Jadi insya-Allah ada lagi masa 14 hari, jom kontak saudara-saudara kita, bapa saudara kita, adik-beradik kita, sepupu kita. Kalau boleh, memanglah kena keluar duit lah, 10 sen, 20 sen nak telefon kan. Ataupun yang malas, miss call aja. Saya tengok tuan-tuan tak mungkin buat miss call ya. Ada juga kadang-kadang orang panggil saya ceramah buat miss call. Saya telefon, ada apa? Rupanya ada kosong tak? Tapi kalau Haji Muhammad Nur, dia tak pernah buat miss call. Dia telefon bagi tahu Ustaz, boleh datang ke tempat saya. Kadang-kadang buat miss call. Apa sebab buat miss call? Wallahu a'lam. Sibuk ke atau sayang PT? Wallahu a'lam. Jadi yang kedua, memutuskan silaturahmi. Yang ketiga, orang yang tidak bertegur sapa. Saya minta kebenaran pada malam ini berhenti pukul 9, boleh ya? Sebab biasa saya tak pernah berhenti pukul 9, masuk esok aja berhenti. Sebab saya 4 perkara tak habis, jadi kena habiskan juga. Lain kali saya nak bagi tajuk aja kuliah. Biasa tak pernah bagi tajuk kan. Balik bagi tajuk lama sikit, tak bagi tajuk, nak berhenti saya boleh berhenti bila-bila masuk. Sebab yang saya paling takut diberi surat suruh berhenti. Jadi sebelum dibagi surat suruh berhenti itu lebih baik berhenti. Tapi malam ini saya minta dulu 2 kebenaran sehingga pukul 9, ada 11 minit lagi. Okey, yang ketiga, orang yang tidak bertegur sapa. Isteri tak tegur suami, suami tak tegur isteri. Kadang-kadang bapa mertua tak tegur anak menantu, menantu tak tegur bapa mertua. Ada kadang-kadang kan? Jangan sampai berlaku kepada kita, tuan-tuan. Jom kita banyakkan senyum. Nak sambut Ramadan ni, sepatutnya daripada sekarang ni kita kena buat ni. Ya? Senyum, bersalaman, jumpa menantu, ya.
Ini tak, kalau menantu yang disayangi, kalau telefon nak balik, kain cadar pun ditukar, langsir pun ditukar, beli makan yang mahal-mahal, betul? Tapi kalau menantu yang dia tak apa nak, bila telefon, tak telefon lah, nak balik, menunjukkan tak ada respon apa lah. Itu jangan ni. Jadi insyaAllah ya, sekarang ni kita kena buat, bertegur sapa insyaAllah. Yang keempat, mudminul khamri. Ini saya tak akan ulas sebab saya yakin dan percaya tidak ada tuan-tuan yang ketagihan arak. Kalau dulu mungkin wallahu alam, kita tak tahu ya. Tapi Nabi kata, man syaribal khamra fid dunya lam yashribil khamra fil akhirah. Mana-mana orang yang meminum arak di dunia tidak akan meminum arak di akhirat, melainkan kalau orang itu bertaubat. Mudminul khamri ka'abidil wasan. Orang yang ketagihan arak sama seperti penyembah berhala. Sebab itu saya kata, saya yakin, percaya di dalam rumah kita tidak ada benda ini. Ya, cuman dah sebut 4 perkara, kita kena sebut juga. Jadi malaikat itu, malaikat rahmat maksudnya tidak akan masuk pada malam itu waktu kita sahur tu. Kalau sekiranya dalam rumah itu ada anak yang durhaka dengan ibu bapa, yang kedua ada orang yang memutuskan silaturahmi, yang ketiga ada orang yang tidak bertegur sapa, yang keempat ada yang ketagihan arak. 9 minit lagi yang patut dibuat. Tadi kena tinggalkan, durhaka dengan ibu bapa kena tinggalkan. Memutuskan silaturahmi kena tinggalkan, maknanya kena sambung silaturahmi. Tak bertegur sapa, tak boleh, kena tegur sapa. Ketagihan arak, saya yakin percaya tidak ada yang ketagihan arak ya. Yang pertama sekali malam itu, bila kita dapat tahu sama ada kita melihat anak bulan ataupun mendengar tahu pengisytiharan tarikh permulaan puasa. Riwayat Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali, barang siapa yang melihat anak bulan ataupun dapat mengetahui permulaan puasa, disunatkan membaca Fatihah 7 kali, takbir 3 kali. Takbir ni nak menghalau syaitan. Jadi kalau ada orang bertakbir, ada orang marah, itu sepupu dengan syaitan tu. Saya tak kata adik-beradik, sepupu. Ya. Sebab bila takbir syaitan lah lari, tapi ini bukan syaitan yang lari, orang yang lari marah. Jangan. Kalau di Johan Setia nak makan pun takbir, tuan-tuan. Takbir 3 kali. Jadi orang yang tak biasa tengok pelik. Sebab dia tak pernah belajar sejarah sila-sila takbir ni pasal apa. Ya. Sila-sila takbir ada masa saya sedang di bulan 9 insya-Allah. Ketika balik daripada peperangan, banyak yang merungut. Bukan semuanya bila balik berperang. Para sahabat ketika itu pun ada yang merungut. Hartanya habis, tinggal isteri, baru kahwin, ada yang tak sempat mandi kena pergi juga. Ada yang merungut, macam ini aku tak nak dah. Ya? Tak nak keluarkan duit, tak nak tampal poster. Kalau sekarang lah, dahulu tak ada kan. Kena sebut juga. Ya. Yang tua-tua tak payah tampal poster, bagi duit je lah. Kita yang tampal poster yang murid kita pula. Orang lain, saya dah tua juga. Bagikan budak-budak. Yang penting kita melibatkan diri. Okey, bila merengek, ada yang bising. Lalu sahabat yang setia dengan jihad, dengan perjuangan, yang setia dengan Nabi diletak di tempat yang tinggi. Kata sahabat salah satu daripada mereka, nahnu nakunu indaka ya Rasulullah fadzakkirna bil jannati wan nar. Kami sekarang berada di sisimu wahai Rasulullah, ayo sebutkan kepada kami syurga dan neraka. Bila disebut syurga, dia antaranya kalau orang tadi maknanya yang sepatutnya minum susu unta, dia tak minum susu unta, masuklah berjihad, masuk ke dalam hutan dan seumpamanya. Maka di dalam surah Muhammad, di antara tafsiran yang disebut oleh Muhammad Ali As-Swabuni, ya, fiha anharun. Ini bukan Al-Quran ya, tafsiran. Qurannya saya tak hafal. Kalau tafsiran tak hafal, boleh buat kalimah yang lain yang sama maksudnya. Tapi kalau Al-Quran tak boleh.
Jadi waqala Muhammad Ali As-Sabuni fi tafsirihi fiha anharun jariyatun min halibin fi ghayatil bayadi wal halawati wad dusuma ataupun wad disama, ya. Di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir deras yang terdiri daripada air susu. Di mana susu yang terdapat di dalam surga itu lebih putih dari, maknanya sangat putih, fi ghayatil bayad, sehabis putih dah, sehabis manis dan sehabis lemak. Jadi sahabat-sahabat, oleh kerana tadi teringat tak minum susu kambing, tak minum susu unta, bila Nabi sebut keadaan dalam surga itu ada kolam arak, ada sungai arak, ada sungai madu, ada bidadari dan bermacam-macam lagi. Bila Nabi menyebutkan wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, mereka faham. Kalau kita tak terjemah, ada yang faham, ada yang tidak. Apa maknanya bidadari? Wahurun ain, di dalam surga bagi orang yang berjuang, yang berjihad, yang beriman, yang mati kerana Allah, di sana ada bidadari yang matanya bulat. Macam bulat macam siapa tak boleh gambarkan. Ya, sebab tak ada manusia yang boleh dibandingkan dengan bidadari. Nak menunjukkan bidadari itu ka'amsalil lu'lu'il maknun, sama seperti mutiara dan permata yang tersimpan di dalam cermin. Tuan-tuan, walaupun kaya bagaimanapun, nak beli barang kemas ada bajet, betul? 10,000, 20,000, sebab itu isteri kita pilih kan. Coba dia kata apa yang kamu nak dalam almari itu ambil semua. Agak-agak ada perempuan yang tak nak emas. Jangan emas yang ada bentuk. Kalau emas macam penumbuk pun dia nak. Kan? Namanya emas kan? Tapi oleh kerana bajet, itu yang dia pilih. Jadi nak menggambarkan bidadari ini seperti cermin mutiara, mutiara dan permata yang tersimpan di dalam cermin. Sehingga ulama menyatakan kalau sekiranya bidadari turun di dunia, turun di Malaysia ni, dunia akan dijam seluruhnya. Orang Amerika nak pergi ke sini, orang Australia nak pergi ke sini, orang Iran nak pergi ke ini, Arab Saudi nak pergi ke sini. Apa tujuannya? Nak tengok bidadari. Ingat tuan-tuan, waktu Malaysia jam dulu, bukan jam dengan kapal terbang tapi bas. Ketika ada ditunjukkan janggut Nabi ke janggut Sayyidina Ali di Museum Negara. Yang pernah dulu jam, maknanya ramai orang datang berdoyon-doyon nak tengok janggut Nabi macam mana. Pedang Sayyidina Ali macam mana. Apatah lagi kalau bidadari. Jadi bila disebut tentang bidadari, apatah lagi melalui sifat Al-Muhaimin, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekadar mengetahui apa yang diminta oleh hambanya, bahkan apa yang terlintas di dalam hatinya pun Allah tahu. Jadi kalau ahli syurga nampak burung terbang, sedapnya kalau makan burung tanggang, bukan bercakap, hatinya bercakap. Tiba-tiba itu burung jatuh dalam keadaan terpanggang. Sop kata hatinya, tiba-tiba jatuh burung dalam keadaan terhidang tersop. Jadi bila mendengar keadaan yang seperti itu, sedangkan ketika itu orang Islam ditindas, dikhianati, dizalimi, tiba-tiba bercerita tentang surga yang begitu indah, yang begitu menarik, maka sahabat bertakbir. Itu naik bulan Ramadan bertakbir. Begitu juga bila kita dengar ceramah kan. Mulanya dengar ceramah, bila semangat tentang jihad, perjuangan apa semua sekali, naik bulan Ramadan. Bila naik bulan Ramadan, apa yang dibuat? Takbir. Maknanya setan nak dekat dengan kita takut, tapi orang pula takut. Sebab itu saya kata orang itu sepupu dengan syaitan. Memang Quran sebut pun sayatinal jinni wal ins, setan-setan terdiri daripada jin dan manusia. Kata Al-Qurtubi, innama summiya syaitanu syaitanan libu'diha anil haq. Sesungguhnya diberi nama setan itu setan kerana jauhnya daripada kebenaran. Jadi sebab itu nak sambut Ramadan itu kerana datang bersamanya bermacam-macam ibadah, baca Fatihah sebanyak 7 kali, takbir, kemudian baca doa. Doanya hafal lagi ke tak? Saya dulu dah bagi, tak bagi lagi lah. Peluang pertama saja, tak ada peluang kedua. Hafalkan. Kalau tak hafal, ikut saya. Ada lagi 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islami. Rabbi
wa rabbukallah. Kata tokoh ulama penulis kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, orang ini mendapat dua gelaran. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Allamah. Al-Alim orang yang berilmu, Al-Allamah orang yang sangat banyak ilmunya. Katanya siapa yang membaca 7 kali Fatihah, 3 kali takbir dan doa tadi, kalau ditakdirkan ada serangan penyakit mata, orang itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah ya. Yang ya. Saya janji pukul 9 lah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu bulan. Maknanya kita memuji Allah kerana menjadikan bulan. Dan Allah menjadikan bulan itu sebagai tanda kepada sekalian alam. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pasal apa kalau matahari keluar saja bulan? Tapi kalau bulan kecil, besar, kecil balik. Allah menurunkan Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas. Kalau mereka bertanya kepada kamu tentang bulan, kenapa kecil, kemudian besar dan kecil balik, katakanlah itu sebagai tanda ataupun waktu supaya mudah nak tengok 1 Ramadan, nak tengok 10 Zulhijjah. Kerana menunaikan haji tidak dikaitkan dengan hari, dikaitkan dengan bulan. Maknanya kalau bulan Zulhijjah kita tengok anak bulan, 1 Zulhijjah itu hari apa. Bila kita tahu 1 Zulhijjah itu hari sekian, maka barulah ditetapkan tarikh permulaan wukuf di Arafah. Jadi itulah ya tentang bulan. Jadi maknanya segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikanmu bulan, dan ia menjadikan wa ja'alaka ayatan lil alamin, dan menjadikan kamu bulan sebagai tanda kepada sekalian alam. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami tanggal 1 Al-Alam. Bil amni ya, jangan baca bil amnu, tak boleh. Sebab bi itu harfu jar. Ya. Yang ada al-amnu mim makrillah, sesiapa yang merasa aman dengan ancaman Allah, orang itu boleh terbatal syahadahnya. Al-amnu mim makrillah, ya. Sesiapa yang merasa aman dengan ancaman Allah. Saya sebut tadi segi i'rab aja, al-amnu sebab mubtada marfu' bil ibtida kan. Jadi bil amni maknanya kita minta kepada Allah supaya tanggal bulan itu maknanya memberi keamanan, kedamaian ya, wal amani was salamati wal islami, rabbi Tuhanku, wa rabbuka dan bulan dan Tuhanmu bulan, Allahu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tak hafal doa ini ada papan tulis tak? Saya akan tulis. Kalau tak ada tak apa ya. Jadi itulah kuliah kita. Sebagaimana tadi ini saya bukan minta untuk dakwah, saya memberitahu kepada tuan-tuan siapa yang sempati nak membantu saya, nak menolong saya, kerana isteri saya akan dioperate pada 8 hari bulan 8 nanti. Itu di universiti di UiTM. Selepas di UiTM baru dibawa ke IJN. Kerana 2 kali sudah berlaku. Dahulu ketika saya berada di Sabah, isteri saya dikena serangan jantung, dan ini ketika saya berada di rumah juga dikena lagi sekali. Jadi bawa ke hospital, maknanya mau tidak mau juga kena dioperate. Tapi sebelum dioperate nak memastikan darah mana urat mana yang tersumbat itu, kena bawa ke UiTM di Sungai Buloh. Jadi mungkin banyak memerlukan dana. Jadi kalau sekiranya tuan ada simpati dengan saya, nak membantu saya sangat-sangat mengalu-alukan. Sebab ini keperluan keluarga saya, bukan keperluan dakwah. Kalau keperluan dakwah saya tak beritahu, sebabnya dakwah tanggungjawab kita semua, tetapi isteri saya adalah tanggungjawab saya ya. Tetapi ialah kerana saya anak ramai, ada 10 orang. Walaupun ada yang kahwin, tapi 1 orang pun tak ada yang bekerja. Hanya yang sulung bekerja meniaga, habis buat degree dia meniaga. Anak saya yang nombor 2, anaknya 3 sedang buat PhD ya. Dia tak bekerja lagi. Yang ketiga mengambil medik perubatan, belum habis lagi, maknanya tak bekerja. Yang nombor 5 mengambil statistik di UiTM tahun akhir
pun belum bekerja lagi. Adapun yang keempat lagi masih belajar di sekolah menengah 2, di sekolah rendah 1, di Pasti 1 orang. Maknanya ada anak kecil lagi. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan merasa simpati nak membantu meringankan beban saya, walaupun tuan-tuan ingat saya duduk di Monteres Golf Club, bukan rumah saya. Itu kalau duduk di Monteres ni tak ada gaji 20,000 tak boleh duduk situ. Tapi kerana saya anugerah, saya memberi, maknanya mengajar Puan Haji Rusita, pengasas Sendayu Tinggi, dan selalu merujuk soalan kepada saya. Kebetulan saya menjaga anak yatim dan saya rumah sewa. Dia pelawa ustaz, kalau ustaz duduklah di rumah saya, tak payah bayar sewa, tak payah bayar penduduk aja. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya datang daripada Monteres Golf Club bukan di atas kemampuan saya, tetapi sebagai anugerah. Jadi sebab saya sebagai seorang ustaz yang banyak melaksanakan tugas-tugas dakwah, pergi ke Sabah, pergi ke Bali, pergi ke Gili, baru-baru ini pergi ke Timor Leste, tapi tak dapat meneruskan masuk sebab kita tidak boleh dibenarkan berpakaian seperti ini. Seperti masuk Singapura pun ada janggut, ada ini, dia tak dibenarkan. Walaupun dibolehkan tapi disiasat. Jadi tim-tim Timur-Timur bila diambil alih, ya, merdeka daripada Indonesia, yang memimpin di sana Kristen, maka dakwah untuk masuk ke sana terlalu sulit dan payah. Jadi itulah keluhan saya, rintihan saya kepada tuan-tuan. Kalau sekiranya ada di antara tuan-tuan yang ada kemampuan untuk menyumbang kepada saya, membantu untuk operasi jantung isteri saya, sekarang sudah keluar daripada Hospital Sungai Buloh, cuman buat temu janji di UiTM Sungai Buloh juga untuk memastikan saya tak tahu istilah doktor itu, insya-Allah 8 hari bulan 8, dan akan dibawa ke IJN selepas itu, sama ada dioperasi sepenuhnya ataupun maknanya ditaruh bypass ke apa, saya tak tahulah istilahnya. Itu sajalah saya memberitahu kepada tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan ada di antara tuan-tuan yang sudi membantu menolong saudaranya yang memerlukan, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.